warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung berkaitan dengan kesempurnaan faedah muka surat 144 Rumi. Belum selesai lagi. Dalam membicarakan tentang pemerintah, kisah-kisah tentang pemerintah yang adil, pemerintah terdahulu, kaedah-kaedah, cara-cara macam mana pemerintah dulu buat. Kemudian membicarakan tentang niat pemerintah dapat ataupun memberi kesan kepada keberkatan negeri itu. Niat aja, niat pemerintah aja. Niat baik, maka penuh keberkatan. Niat buruk, maka hilang berkat dalam negeri itu. Buktinya ada beberapa kisah-kisah kan. Ada pemerintah dia terasa nak, bukan rampas, kita panggil apa, nak ambil lembu ataupun kambing. Nak ambil kambing sebab kambing tu viral lah, terkenal dengan banyak susunya. Pemerintah kata ni kalau ambil bagus juga ni. Baru niat gitu je, tak keluar susu dah. Tebu. Viral juga. Satu perkampungan ataupun satu dusun, satu kebun penuh dengan tebu. Ada owner dia lah, ada tuan punya. Satu batang tu air, satu baldi air tebu. Sebatang. Pemerintah berniat, ini kalau kita buat rampas pun bagus jugalah. Kita bagilah pampasan sikit. Baru dia niat gitu je. Pergi, tak ada. Itu kisah-kisah yang kita bahas sebelum ni, kita baca sebelum ni. Ada berkaitan dengan tebu manis kan, tebu yang manis. Lembu pun sama juga. Susu lembu yang banyak. Susu kambing yang banyak. Buah tamar. Kurma. Satu pelepah 24 berbuah 10 ardab. Satu ardab 24 gantang. Maknanya satu pelepah 240 gantang. Satu gantang 2, berapa kilo? Yang kita bayar zakat fitrah tu. Sedangkan bersamaan dengan 2.7 kilo, lebih kurang 2.7 kilo satu gantang. Satu pelepah dia tu ada satu pelepah lah. Satu tandan, satu pelepah pula. Satu tandan tu ada 10 ardab. Satu ardab 24 gantang. Satu gantang 2.7 kilo, lebih kurang. Kira banyak mana tak tahu. Tiba-tiba pemerintah kata ini bagus ni, kalau kita ambil tanah ni kita bagi pampasan. Terus tak buah lah. Itu sedikit yang kita bahas sebelum ni.
Bahawasanya niat pemerintah, dia niat nak buat apa je. Aku dah dapat kuasa dah ni, aku dah ada kuasa. Niat untuk apa je? Dah memberi kesan dah kepada pemerintahan dia. Itu baru niat, tak buat lagi. Kalau buat, kalau dia nak buat baik, maka baik aja semua rakyat dia. Niat dia tu, niat saja. Dan kita bahas juga zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz. Waktu tu, waktu yang baik. Maka tiap-tiap hari rakyat bercakap tentang agama aja. Sebelum tu, pemerintahan sebelum tu, pemerintah dia suka tentang hiburan. Maka rakyat cerita pasal hiburan aja. Itu biasa Sulaiman tu. Khalifah Sulaiman yang dia buat cerita dalam TV tu kan. Century tu. Magnificent Century tu. Tapi dia melampaukan lah cerita tu. Dia lebih-lebihkan lah cerita. Cuma memang berlaku pun gitu sebenarnya. Zaman tu. Pemerintah Islam tapi minat pada hiburan. Minat perempuan dan sebagainya. Maka rakyat pun sama. Sebelum tu. Zaman Hajjaj. Yang mana Hajjaj ni suka hukum orang, bunuh orang sebagainya. Pemerintah ni. Rakyat dia hari-hari cerita pasal tu. Hari ni siapa mati? Hari ni siapa kena tangkap? Siapa kena saman? Itu aja. Itu yang kita bahas dulu ni. Maknanya pemerintah ni, dengan niatnya saja dah memberi kesan kepada pemerintahan dia. Kalau dia buat, lagilah memberi kesan. Kalau dia niat baik, niat aja dah beri kesan dekat pemerintahan dia, rakyat dia. Kalau dia buat baik, lagilah beri kesan. Itu nak tahu. Itu kita bahas sampai kat situ. Sampailah kat situ. Masuk. Yang ni pula memilih menteri ataupun wakil rakyat yang baik. Ini lepas ni ada. Kenapa dalam kitab Musalli tiba-tiba aja ada cerita tentang pemerintahan? Musalli munyatul musalli. Idaman orang yang semayang. Kenapa tiba-tiba ada pemerintahan kat sebelum ni? Kan saya sebut dah kan. Syekh Daud Al-Fatani disuruh oleh Sultan waktu tu di Tanah Melayu ni lah. Untuk buat satu kitab tentang solat. Untuk dia. Untuk raja tu. Untuk Sultan tu. Dia pun buat lah. Dalam ni pakaian ni lah. Buat macam tu lah. Tulis lah. Sekejap je siap. Kemudian bila dia tulis, tiba-tiba dia teringat. Yang suruh aku ni, yang minta aku tulis karang kitab ni, Sultan. Raja. Rugilah kalau aku tak dakwah untuk dia. Nak dakwah macam mana? Nak dakwah direct. Kadang-kadang dia tak boleh terima. Maka dia selit dekat belakang Munatul Musalli ni. Tu ada tiba-tiba kat sini. Apa hal pula? Cerita tengah semayang. Pop masuk pemerintahan. Apa hal pula? Cara Syekh Daud Al-Fatani memberi nasihat kepada pemerintah. Baik, baik baca 144 masuk yang malam ni pula. Qal musannif rahimahullah taala, kata Syekh Daud. Dan sayugia sepatutnya, sayugia semoleknya bagi raja, bagi pemerintah. Sebab dulu raja lah, raja sultan. Sekarang kita tak boleh kata raja sultan sebab ada negara yang tak ada raja sultan. Jadi apa maksudnya? Pemerintah lah. Jika raja tu pemerintah, raja lah. Jika sultan pemerintah, sultan lah. Jika presiden, presiden lah. Jika Perdana Menteri, Perdana Menteri lah. Jika Menteri Besar, Menteri Besar. Jadi orang yang ada jawatan dalam masyarakat. Dan sayuganya bagi raja. Raja ni sebagai kiasan aja. Dan sayugi bagi raja mengambil wazirnya. Wazirnya. Wazir ni kita boleh terjemahkan menteri. Kita boleh terjemahkan wakil rakyat. Dia di antara raja pemerintah besar, yang kuasa besar, dengan rakyat yang paling bawah. Dia tak boleh dia tak boleh straight, dia tak boleh pergi terus tau. Sebab rakyat ni ramai, juta-juta orang. Pemerintah yang besar tu seorang dua aja ada. Seorang lah biasanya yang paling besar. Kalau juta ni nak jumpa seorang, memang tak boleh. Dia kena ada orang tengah. Orang tengah ni lah maksud wazir. Ada orang kata menteri. Boleh lah juga. Betul lah juga kan. Ada kata wakil rakyat. Maksudnya, apa-apa masalah yang nak bagi tahu dekat pemerintah yang paling besar, tak boleh pergi direct. Kalau pergi direct, tak boleh dia nak buat kerja apa-apa. Tak boleh nak selesai masalah negara. Sebab pakat-pakat orang nak jumpa dia je. Jadi dia kena ada orang ni, jabatan ke apa, yang dia lantik. Dia lantik duduk kat tengah-tengah. Jadi rakyat akan cerita kat dia masalah apa, dia akan cerita balik dekat raja tu. Dan raja tu nak cakap apa, raja akan cakap dekat yang tengah ni, orang tengah ni cakap kat rakyat. Tu maksud wazir. Mungkin kita boleh kata menteri, mungkin kita boleh kata wakil rakyat, YB, boleh juga. Kalau kat negara lain, yang lain-lain lah. Yang penting orang tengah ni, orang tengah ni.
pemerintah tu mengambil wazirnya, ambil orang tengah, ambil menteri besar, ambil yang berhormat wakil rakyat ni, orang kepercayaan pada agama. Orang kepercayaan pada agama. Apa maksud orang kepercayaan pada agama? Bahasa sekarang gini, orang faham agama. Bila orang tengah ni, di antara rakyat dan pemerintah, dia duduk tengah ni, orang tengah ni, kalau jabatan-jabatan lah, kalau orang-orang lah, orang tengah ni, kalau dia faham agama, selesai masalah. Malah raja mesti ambil, raja pemerintah mesti ambil orang tengah ni yang faham agama. Macam tu juga jika bukan raja yang pilih, bukan pemerintah besar yang pilih rakyat. Sama juga, rakyat mesti ambil yang orang tengah ni yang faham agama. Dia tak kisah mana satu. Ada tempat ataupun ada jawatan pemerintah besar yang pilih, kan? Ada yang rakyat yang pilih. Tak kisah, yang penting dia jadi orang tengah. Dia nak jadi orang tengah ni mesti faham agama. Orang dulu cakap kepercayaan pada agama. Kalau kita, orang-orang ni kita panggil wakil rakyat. Dan kalau dari sudut pemerintah besar, dia panggil menteri lah. Sebab menteri ni, dia bukan rakyat lantik kan. Jadi, nak pilih menteri, pemerintah nak pilih menteri, mesti menteri faham agama. Bukan menteri agama je kena faham agama. Menteri yang bukan agama pun kena faham agama. Kalau tidak, tak jadi juga. Menteri kesihatan, tak faham agama. Tengok pakaian-pakaian dulu-dulu. Tahun 60-an mana tengok nurse punya pakaian macam mana. Skirt Sekarang makin baik lah, tak apalah. Dia bukan Islam ni sekarang je, dulu pun Islam juga. Cuma kalaulah yang orang tengah yang kalau kita panggil menteri ni tak faham agama, maka tengoklah apa jadi dekat orang bawahan dia. Samalah, sebab dia akan pilih yang tak faham agama juga. Kalau kita tengok, kalau kita ambil menteri kesihatan, kan, daripada sejak merdeka sampai tahun berapa, semuanya orang kafir. Orang kafir tak payah cerita lah, memang tak faham agama. Sampai tahun berapa? 90 apa? Ke tahun 2000 kan? Lebih kurang tak? Daripada merdeka sampai tahun 2000. Tepatnya kena carilah berapa tepat, lebih kurang tahun 2000. Semua orang kafir. Menteri kesihatan. Sebab tu lambat tukar skirt kepada baju labuh pun lambat. Tapi tukar jugalah lah sekali. Okey lah. Cuma lambat. Lambat tukar. Semua orang kafir. Dia peduli apa? Dia kata yang penting kesihatan. Dia mana ada aurat tak aurat. Cuba awal-awal lagi dah menteri Islam dan faham agama. Katalah. Rasanya bertukar menteri pertama, menteri kedua, menteri pertama, kedua. Rasanya tutup aurat habis dah. Tapi kenapa duk pakai topi kecil tu lagi? Berapa lama? Lama dah. Ni saya tak cerita sekarang, ni cerita dulu ni. Memakan masa berapa puluh tahun? Ada orang hospital, kita tanya dia. Tu, orang hospital tak? Menteri. Dia mari. Kalau kata lepas ni aku tak sempat mari dah lah. Mari. Tak sempat duduk. Ingat lagi tak Menteri Kesihatan? Bila Menteri Kesihatan daripada sejak merdeka sehingga ke tahun 2000 ni, semua bukan orang Islam tak? Betul tak? Ya kan? Tahun bila start orang Islam? 2000 betul? Ke 2000 lebih-lebih sikit? Betul kan? Area 2000 kan? Kita tak payahlah kisah bangsa apa. Kita nak penting agama tu. Maksudnya dia tak faham agama lah. Tak kisahlah dia bangsa apa pun. Janji dia faham agama. Agama Islam. Jadi, sebab itulah progres dari sudut kesihatan tak ada masalah. Makin bagus. Tapi dari sudut dalam kesihatan tu ada agama juga. Lambat. Dari sudut pakaian. Bila sejak orang perempuan tak payah pakai topi dah? Yang dulu pakai topi cek. Bila? Tahun berapa? Sekarang pakai tu dah. Dulu yang pakai topi tu. Lepas tu pakai skirt tak? Biasa ingat lu. Baru tahun bila baru tu. Lambat. Kata dah mereka. Tapi berpuluh tahun. Bertukar-tukar. Sebab apa? Sebab tu lah. Tapi kita tak boleh salahkan dia. Sebab dia memang tak faham agama. Dia bukan orang Islam. Cuma kita nak beritahu. Itulah kesannya apabila orang tengah ni. Tak kisahlah kita nak namakan dia menteri ke wakil rakyat ke apa. Yang tengah ni di antara pemerintah dan rakyat. Dia duduk tengah-tengah. Dia menyampaikan arahan pemerintah. Dan dia menyampaikan aduan rakyat. Dia duduk tengah. Kan orang tengah ni. Kadang-kadang namanya menteri. Kadang-kadang namanya jabatan-jabatan tentu. Dia ni mesti faham agama. Dia tak faham agama. Tak boleh. Orang kafir memang tak faham agama. Kadang-kadang orang Islam pun tak faham agama juga. Jadi kita tengok. Pengangkutan.
Polis apa semua tu kan pengangkutan kan. Cuba kita tengok berapa lama dari sudut aksiden yang berlaku, penyelesaiannya sekadar apa? Sekadar saman kan, naik saman gitu, dia pacak apa? Polis-polis terpacak tepi jalan. Itu ada punya cara dia. Tak apalah. Cuma adakah kemalangan berkurang? Begitu sama ke bertambah juga? Kenapa tak ada idea untuk masuk unsur agama? Bawa laju berdosa. Masuk neraka. Contoh. Pandai-pandailah guna ayat yang best sikit. Ayat tadi tu macam melampau. Cuma guna agama itu untuk mana sebab apa? Dah guna cara lain guna dah. Saman dah. 300. Daripada berapa puluh ringgit gitu. Saman RM30. Sekarang dah jadi 300. Betul double dah jadi berapa-berapa dah. Daripada boleh bayar compound kepada kena pergi mahkamah tak boleh bayar compound. Adakah berkurang? Tak berkurang. Maknanya cara tu tak berapa berkesan lah. Tak apalah teruskan. Tapi unsur agama kenapa tak masuk? Dia kena orang-orang macam ni yang masukkan. Dia lah yang dia kuasa. Dia masukkan unsur-unsur keagamaan kat situ. Yang kata, ingatlah orang tersayang. Kan? Iklan-iklan. Kenapa tak ingatlah pada Allah? Apa-apalah buatlah ayat yang unsur keagamaan. Sebab apa nak masuk unsur keagamaan ni? Sebab dah tak masuk berapa lama, tak selesai settle masalah. Tak reti-reti lagi agama ni menyelesaikan masalah. Cubalah masuk. Itu dalam masalah pengangkutan, masalah kesihatan, masalah pelajaran. Sama juga. Masalah pelajaran tu rasanya tak ada masalah sangat lah. Sebab kita tengok ada menteri-menteri pelajaran yang Islam, lepas tu tukar-tukar kan. Okey lah juga. Tapi kalau kita tengok, kita dapat faham bahawasanya orang tengah ni, di antara kerajaan dan rakyat, dia duduk tengah-tengah ni, dia mesti orang faham agama. Dengan dia faham agama, selesai masalah rakyat, selesai masalah pemerintah. Sebab dia orang tengah. Itu. Yang kedua, maksud faham agama ni, kepercayaan pada agama. Benar pada lidahnya. Cakap benar. Jangan cakap bohong. Jangan buka-buka mulut, mohong. Buka-buka mohong. Tak mau yang tu. Tak mau. Tak mau. Dia jenis benar pada lidahnya. Cakap tu cakap benar. Cakap benar. Siapa ni? Orang tengah. Sebab apa? Kalau dia cakap bohong, yang orang besar, pemerintah yang besar, suruh bagi tahu begini, dia kena. Yang rakyat punya masalah, bagi tahu kat dia orang tengah, dia tak cakap. Lepas tu dia ni kena cakap benar. Benar pada lidahnya. Siapa yang nak pilih? Bergantunglah. Jika jawatan tu pemerintah besar yang pilih, dia lah punya tanggungjawab untuk cari. Kalau tanggungjawab rakyat untuk cari orang tengah tadi, maka rakyatlah kena pandai-pandai cari. Tengok lah. Macam mana orangnya. Kadang-kadang kita tak perlu nak tu sangat, kita tengok bercakap, kita tahu dah. Cara dia bercakap, tahu dah. Tengok macam tu pun kadang-kadang tahu dah. Kemudian, benar pada lidahnya, cakap benar. Adil pada agamanya. Adil pada agamanya. Maksudnya dia adil lah pada agama. Ada tentang dosa pahala halal haram, dia tak sorok lah. Ni tak boleh ni, kita kena diam-diam. Sebab apa? Sebab dengan sebab ni, kita boleh masyuk. Kalau tidak tak masyuk. Jadi kita kata, tak adil pada agama. Adil pada agamanya. Kalau kata agama kata salah, salah lah. Kalau betul-betul lah. Kena orang tu, dia orang tengah ni. Sebab banyak masalahnya kat orang tengah. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, memang betul pun masalah banyak kat orang tengah kan. Cuba kita tengok apa? Yang jual beli barang ni apa? Menteri apa? Ataupun jabatan apa? Yang jabatan yang ni lah, jual beli kan, harga naik, harga tak naik. Dia panggil apa? Dalam negeri dalam negeri. Cuba kita tengok. Yang mana tiba-tiba je minyak jadi entah apa-apa, harga tak masuk akal. 40 apa? Yang subsidi RM2.50, tapi asyik kosong je kotak. Tak ada. Dah lah tu nak beli, kena beli 2 bungkus, 3 bungkus, 2 kilo, 3 kilo. Itu yang subsidi. Yang biasanya mahal. Tak masuk akal harga tu. Sebab dia minyak kelapa sawit. Yang duk lalu penuh kelapa sawit tu. Bukan pakai petroleum. Masuk pakai. Kalau kita tengok balik, cuba kita kali-kali. Mana lagi mahal? Petrol ke minyak tu? Petrol payah nak ambil, kena masuk lauk, kena gitu ini. Ini pergi kat pokok tu je. Kenapa jadi lagi mahal? Kita tengok rupanya masalah orang tengah. Itu kata. Orang tengah ni problem, habis problem. Tiba-tiba je telur jadi naik. Tiba-tiba je beras naik. Tiba-tiba je beras tak ada.
Lepas jadi tiba-tiba ada banyak balik. Macam beras tu boleh tanam, esok tumbuh. Esok lah macam tu pula. Mana pergi sebelum ni yang tak ada? Kenapa? Ni masalah orang tengah. Masalah orang tengah. Bukan nak ada apa. Saya cerita, orang tengah ni memang masalah. Kenapa? Bila kita nak jual kereta kita, minta orang tolong, tak lambat laku. Orang tengah ni yang markup. Mana mahal jadi. Orang tengah ni, dia markup pula, depan belakang dia markup. Orang yang minta tolong dia jual, dia dah markup dah sikit. Untuk aku nanti ada insyaAllah ada. Lepas tu orang nak beli, ada kereta baru ni, kereta elok ni, elok. Aku ada kenal kawan aku, nanti aku nak jual kan. Nanti bagilah aku sikit. Depan belakang dia sapu, kiri kanan. Kawan ni dapat, depan ni dia dapat. Jadi menyebabkan kereta tu tak terjual. Kenapa? Orang tengah. Semua masalah orang tengah. Semua. Jadi begitulah juga di antara pemerintah dengan rakyat. Yang orang tengah ni yang buat problem ni. Rasa orang tengah ni buat problem. Keluar cili ke apa, harga taklah mahal sangat. Jual jadi mahal. Rupanya orang tengah ni. Dia yang boleh buat naik barang. Dia sorok barang. Dia. Ini yang sorok barang. Akhir sekali, jadi masalah lah semua. Siapa masalah? Jadi masalah dekat usul dia, orang asal. Dan jadi masalah dekat orang ujung, iaitu rakyat. Dengan ketua pemerintah jadi masalah, rakyat jadi masalah. Kerana orang tengah. Dah tahu macam tu, jadi orang tengah ni kena kepercayaan perangainya. Adil pada agama dan kepercayaan perangainya. Apa maksud kepercayaan perangainya? Maksudnya perangai boleh dipercayai lah. Takkan nampak baik je, tapi kat belakang taklah itu kan. Boleh dipercayai, perangai baik. Perangai itu baik. Dipercayai perangainya. Bukan berat sebelah ke, tidak berat sebelah. Boleh dipercayai. Lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Maksudnya, dia peduli tentang rakyat. Dia peduli, ada masalah, dia cuba buat. Dia peduli kepada rakyat. Bukannya dia tak peduli. Dia peduli. Orang macam ni yang perlu dipilih. Dan, apa lagi? Lagi mempunyai insaf. Jenis orang insaf. Kita tahu beza orang insaf. Orang insaf ni, dia lawan pada belagak lah, insaf ni. Baik orang insaf. Apa-apa dia insaf. Bukannya belagak ke, bukan. Dan syafaqah, belas kasihan. Yang ada belas kasihan, sikit-sikit kasihan. Orang macam ni jadi orang tengah. Kasihan kepada makhluk Allah. Kasihan kepada makhluk, kasihan pada semua orang lah kasihan. Maka, orang macam ni lah yang belah kasihan pada makhluk Allah ni, orang yang kepercayaan dipercayai, orang yang benar pada lidah bercakap benar, orang yang adil pada agamanya tak berat sebelah, orang yang kepercayaan perangai yang boleh dipercayai, perangai baik, orang yang mempunyai tilik pekerjaan rakyat, yang tahu denyut nadi rakyat orangnya. Dia tahu denyut nadi rakyat, yang jenis insaf, bukan jenis belagak, yang jenis ada belah kasihan. Orang macam ni lah yang menjadi orang tengah. Maka selesai masalah pemerintahan. Maka jauhlah orang yang lemah mentadbirkan umat. Yang selain daripada macam tadi itu, dia panggil lemah. Lemah mentadbir. Jauhkan orang yang lawan daripada yang tadi itu. Macam mana yang lawan dia? Dan sejahat-jahat ditaruh wazir. Dan sejahat-jahat menteri. Sejahat-jahat wakil rakyat. Orang tengah. Sejahat-jahat orang tengah. Orang yang laim. Laim apa laim? Mana? Laim. Tak ada. Tak bagi terjemahan. Yang Rumi tu. Laim ni perangai uduh. Buruk perangai. Uduh perangainya. Bertabiat buruk. Sejahat-jahat wazir, orang yang laim. Laim ni orang yang bertabiat buruk, perangai huduh. Maka tak boleh dia jadi orang tengah. Sebab perangai dia dah huduh dah. Yang tiada dipemalu. Yang bukan jenis pemalu lah. Jenis orang bukan pemalu. Tak pemalu. Dan perangai buruk, tak pemalu, dan yang kurang bangsanya.
Kurang bangsa. Mana ada bangsa kurang lebih? Bangsa ni ada dua. Takkan bangsa mana boleh kita kata bangsa tu kurang, mana boleh? Mana boleh kita kata gitu? Sebab bangsa ni semua sama je. Ada ke bangsa kurang? Mana ada? Oh, dia kerana dia bangsa macam di India tu kan, dia ada panggil paria kan, bangsa duduk bawah kan. Tak ada. Mana ada Islam, mana ada bangsa. Dia tak kira. Bangsa ni tak boleh pilih. Bangsa ni Allah yang pilihkan. Kau Melayu, mana boleh kita pilih Melayu? Masa kita ada dalam perut mak kita, mana boleh kita, ataupun sebelum kita dijadikan, mana malaikat mari tanya, nak jadi orang apa? Afrika, Melayu, orang putih, nak hidung terpacak, hidung kemek, nak gemuk, kurus, nak apa? Mana ada ditanya. Jadi Allah yang memilih bangsa orang tu. Jadi mana boleh kita kata bangsa tu yang ni kurang, sebab Allah yang pilih. Jadi apa maksud kurang bangsa? Bangsa ni ada dua maksud. Satu bangsa tadilah, race tadi. Bangsa, kaum, tu bangsa. Satu lagi bangsa ni, apa? Apa? Perangai? Apa? Tak dengar? Perangai je lah. Dia boleh tak kena tepat kan macam ni. Jenis. Bangsa ni jenis. Jenis. Bangsa kan? Dia tu bangsa mulut. Dia bukan bangsa mulut. Bangsa. Jenis mulut. Mulut tak ada insurans tu ni bangsa tu tak ada mulut tak ada insurans. Kita bukan kata bangsa Melayu, India, Cina. Bukan. Jenis lah. Jenis lah. Bangsa. Yang ni bangsa tu lah. Bukan bangsa-bangsa bangsa-bangsa kaum ni bukan. Jadi maksud kurang bangsa, jenis kurang. Jenis kurang. Masalah jenis kurang. Tu maksud dia. Bangsa kurang akal. Jenis kurang. Jenis babi, jenis itulah. Jenis dia bangsa yang tak boleh dikontrol macam tu. Bukan bangsa tu tahu kan. Bangsa tak boleh jenis orang tak boleh kontrol punya orang. Tu bangsa. Tu maksud bangsa tu. Kurang bangsa. Jenis kurang sikit. Tak boleh. Ada masalah dia. Dan kurang bicara. Sudah. Kurang bicara. Maksudnya jangan pilih ataupun sejahat-jahat wazir, sejahat-jahat menteri, sejahat-jahat wakil rakyat adalah kurang bicara, tak banyak bercakap. Yang banyak bercakap tu bagus. Bukan juga. Jangan kita faham gitu pula. Oh, yang banyak bercakap tu bagus, yang kurang bercakap tu. Yang kurang bercakap ni biasa buat kerja selesai ni. Yang banyak bercakap tu cakap aja je. Saya tengok dalam parlimen dia orang rakyat. Pompang, lepas tu dia keluar. Lepas tu dia masuk-masuk tu kau cakap. Kita ingat ni duduk daripada pagi sampai petang. Rupanya tidak. Yang banyak bercakap ni biasa cakap saja ni. Kerja tak ada jalannya. Cakap saja jalan. Yang tak tahu siap. Jadi dia kata kat sini sekarang, yang kurang bicara. Yang kurang bicara bermakna itu adalah sejahat-jahat wazir, sejahat-jahat menteri. Ada pula, bukan. Dia tak ada kena-mengena jahat apa? Tak ada kena-mengena dengan banyak cakap atau tak banyak cakap. Apa yang maksud kurang bicara? Maksud kurang bicara ni adalah lambat respon. Saya ada masalah ni. Ada banjir. Ada sekarang ni ada lebih kurang dalam 50 keluarga. Dia bagi kan, nanti kita buat mesyuarat dulu. Dalam seminggu lagi datang. Jenis ni tak payah. Reject kan jenis ni. Orang sekarang ni tak ada tempat tinggal ni. Nanti saya cuba hubungi pihak atasan, kita cuba minta bantuan lah. Nanti lepas dapat bantuan kita akan buat mesyuarat dulu. Kita akan panggil. Ni lambat respon ni. Ini lambat bicara ni. Hantar borang hilang. Ada hantar borang? Tak ada pun borang. Hantar lagi borang baru. Borang hilang lagi. Ni. Yang tak boleh pakai punya orang. Tak boleh jadi orang tengah. Tak boleh jadi orang tengah. Tak boleh jadi wakil. Di tengah-tengah di antara pemerintah dengan rakyat. Itu maksud kurang bicara. Lambat respon. Slow. Kan ada satu cerita kartun tu. Tahu tak tengok cerita kartun tu? Kartun tu rasa diharamkan di Malaysia. Tak ingat nama apa dah. Yang dia ada satu binatang tu. Dia ni Arnab dengan lupa. Lama dah tengok cerita ni. Arnab, lepas tu dia ada masalah lah. Dia buat cerita kartun. Jadi Arnab ni pergi. Akhir sekali dia pergi kena jumpa orang kerajaan. Tengah buat kerja dekat meja tu. Dia pun pergi. Dia nak tanya ni. Nak tanya tentang masalah nak selesai ni. Siapa ingat cerita apa? Saya pun dah lupa. Kena tengok balik cerita kartun. Yang orang yang nak tanya ni macam ni dia gerak. Apa nama sloth kan? Sloth tak? Yang gerak.
Slow kan apa nama? Slow tak? Slow tu. Itulah yang jadi orang kerajaan tu. Diharamkan di Malaysia, tak boleh tayang. Ada cerita kartun memang menarik. Cuma saya tak ingat dia punya tajuk cerita tu apa. Tajuk nanti sekejap lagi dah. Diorang dalam live ni akan beritahu apa tajuk. Diorang ni cakap. Sloth tu, dia masa nak jumpa, saya nak terjumpa, saya nak tanya ni tentang ni lah. Nak adu. Sloth tu duduk gini, slow. Memang penat tengok. Cepatlah. Kat situ sindiran bagi. Orang ni antara dia dan kerajaan, dia orang besar. Dia rakyat. Dia duduk tengah. Memang slow buat kerja. Dan dia dah kaji lah. Dia buat letak binatang tu. Apa nama? Tu nama dia. Saya dah cakap dah. Ada orang beritahu. Zootopia. Tu tajuk dia. Tak ingat. Dia ada arnab. Tak ingatlah cerita. Dia nak selesaikan masalah. Adalah masalah ni. Dia pergi situ. Tak boleh. Tak boleh ditayangkan di Malaysia. Itu yang saya tahulah. Tak tahu lah. Tak boleh tayang. Boleh tengok lepas ni. Boleh tengok. Dia cerita panjang lah. 2 jam ke. Cerita panjang lah. Slow. Dia kata apa? Kita fikir apa benda maksud. Setiap tu dia pergi jumpa raja-raja. Ada je. Adalah raja binatang macam singa ke apa. Ada je maksud yang dia nak sindir. Dia tak nak cerita yang tu. Nak cerita bila datang ke jawatan kerajaan. Elok lah. Orang ni nak tanya, saya nak tanya. Nak buat aduan ni. Slow je dia gerak. Tak boleh tayang terus kat Malaysia. Sloth nama dia. Ada binatang gerak slow je. Penat tengok. Tengok dia gerak penat. Tunggu penat. Boleh tengok lepas ni cerita tu. Jadi itulah maksudnya apa tadi? Kurang bicara. Itu maksud kurang bicara. Lambat respon. Kerana apa tak boleh orang-orang macam ni? Di istilah dipanggil apa? Sejahat-jahat ditaruhkan wazir. Sejahat-jahat orang tengah. Orang tengah di antara pemerintah dan rakyat. Inilah sejahat-jahatnya. Setak elok, paling tak elok. Kenapa? Kerana ada pekerjaan raja-raja dan perintahnya. Sekalian kembali kepada wazir. Ada pemerintah besar, raja-raja, pemerintah yang besar-besar ni, dia tak buat semua kerja. Dia, apa dia panggil? Mengarah je. Dia mana boleh buat semua? Dia nak arah, dia akan arah orang tengah ni. Jadi apa-apa hal, perintah orang besar melalui dia. Mana taknya dia kena cekap. Kalau dia slow, habislah orang bawah. Satu. Dia akan kembali kepada wazir. Apa-apa yang orang besar suruh buat, akan kembali kepada wazir. Kembali kepada orang tengah. Menteri, wakil rakyat, orang tengah ni. Dan ikutan raja-raja itu pada tangan wazir. Maklumat dari rakyat, yang tu orang besar mana tahu. Kita dah baca awal-awal. Sultan, raja, dia adalah lantikan Allah. Dia bukan lantikan rakyat. Sebab orang tak boleh jadi sultan. Tak boleh jadi raja. Tak boleh. Tak boleh. Dia Allah pilih, iaitu melalui keturunan kan. Monarki. Maknanya bila Allah pilih, dia ada kehormatan dia. Yang istilah orang Melayu panggil apa? Tulah. Dia ada tulah. Sebenarnya dia ada kehormatan dia. Sebab dia jadi tu pun Allah pilih. Kita tak jadi keturunan raja, Allah pilih juga. Jadi bila Allah pilih, dia ada kehormatan. Tak boleh buat lebih kurang. Walaupun macam mana perangai dia sekalipun. Tak boleh. Kan kita dah bahas dah sebelum ni. Jadi, bila macam tu, bila orang atas ni, sultan-sultan ni, pemerintah yang besar ni, dia nak sampaikan kepada rakyat, orang tengah ni yang penting. Orang tengah ni kona, sakau, ambilkan dia, duduk separuh. Macam tu juga, ikutan raja-raja pada tangan wazir. Kalau ada apa-apa masalah, kita semua, kita tak boleh direct. Mana boleh jumpa? Pergi jumpa. Nampak jumpa tak? Tak boleh, kena tangkap. Tak boleh jumpa. Kita ada orang tengah. Orang tengah ni sama orang tengah. Yang menyampaikan daripada orang besar kepada orang kecil kita. Orang kecil ni kita nak sampai ke orang besar. Orang tengah ni juga. Jadi bila kita bagi tahu dia, pesan dekat orang atas ni. Masalah kami begini. Dia tak sampaikan. Kan masalah. Dan orang atas tak tahu. Bila orang atas tak tahu, orang bawah ni salahkan orang atas sebab tak ada ambil tindakan. Sedangkan yang salah orang tengah ni. Tu orang tengah ni penting. Orang tengah ni penting. Jadi, maklumat-maklumat, masalah-masalah rakyat,
akan disampaikan kepada wakil rakyat. Dah nama dia wakil rakyat. Dia akan disampaikan kepada menteri, kepada orang besar. Jika maklumat tu salah, maka salahlah Raja Sultan membuat keputusan. Kalau maklumat tu salah. Kalau maklumat tu betul, barulah keputusan tu dapat. Secara betul. Sebab tu, mesti kena ada menteri wakil rakyat yang bijak, adil dan amanah. Mesti kena ada gitu. Kalau tidak, dua-dua rosak. Rosak orang besar, pemerintah besar, dan rosak rakyat dua-dua. Sekerana orang tengah. Dan diumpamakan sultan seperti kampung. Dia perumpamaan pula. Diumpamakan sultan ni seperti kampung. Dan wazirnya, wakil rakyat, menteri, itu pintunya. Kampung mesti nak masuk kampung ada pintu. Maka barang siapa yang datang kepada kampung, siapa nak pergi kampung, masuk kampung, maka berkehendak daripada ia datang memukul ia akan pintunya. Kalau nak masuk kampung, mesti kena ketuk pintu. Itulah pukul. Masuk memukul tu ketuk pintu. Nak masuk kampung ni. Dan barang siapa datang akan dia bukan pintunya, terkejut tiada dia dapat masuk. Dia pergi, dia pergi masuk tempat lain. Tengok-tengok tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Sebab tu bukan pintu dia. Sebab tu tak boleh masuk. Jadi kadang-kadang penyelesaian yang kita nak buat ni, penyelesaian kat bawah rakyat-rakyat yang kita nak buat ni, dia mesti ikut istilah kita panggil saluran yang betul. Tu saluran yang betul. Dia tak boleh. Kalau saluran tak betul, tak boleh. Tak boleh. Tak akan berubah. Kita nak apa? Kita buat saluran tak betul. Kita bukan melalui pintu. Kita bakar. Kita bakar ke apa ke. Takkan jadi. Tak akan selesai. Dia mesti melalui pintu. Pintu itulah yang kita panggil wakil rakyat. Ataupun kalau dari sudut rakyat, dia panggil wakil rakyat. Dari sudut pemerintah sultan apa, dia panggil menteri. Sebab dia yang lantik. Kan? Dia yang lantik. Jadi, mesti ikut saluran. Kalau tidak, tak boleh berubah. Apa-apa tak boleh berubah. Tak puas hati apa, kena ikut saluran. Salurannya sekarang ni kat negara kita, pangkah. 5 tahun sekali. Pangkah. Itulah saluran dia. Selain daripada salurannya, tak memberi kesan. Tidak akan beri. Mesti. Terkejut tidak dapat masuk. Terkejut. Apa aku nak tak settle-settle. Dah bukan saluran dia. Alahkan saluran dia. Dan adalah tempat jatuh wazir. Tempat jatuh wazir. Apa? Tempat jatuh wazir. Daripada tempat kerajaan raja-raja. Tempat jatuh wazir. Bukan menteri itu jatuh. Bukan. Kedudukan. Ataupun posisi. Kedudukan dan adalah tempat jatuh wazir. Dan adalah kedudukan ataupun posisi wazir tadi, menteri dan wakil rakyat tadi, daripada tempat kerajaan raja-raja. Dalam satu kerajaan, wazir ataupun wakil rakyat tadi, dia duduk kat mana posisi dia? Kalau bola, dia duduk kat mana? Defend. Duduk kat goalkeeper. Duduk dekat striker. Ada apa lagi ada? Midfield. Duduk kat midfield. Dia kat mana ni? Ni duduk kat mana ni? Yang penyerang bagi kat penyerang. Penyerang memang kerja dia serang aja. Penyerang yang kerja dia tak striker, striker yang tidak strike, problem. Duduk belakang lah. Striker mesti strike. Tu je kerja dia. Jangan sibuk-sibuk nak jadi goalkeeper pula. Nanti kan silap-silap tegur sendiri pula. Dia memang kerja dia ada tu. Setiap dalam satu organisasi, satu kerajaan, dia memang ada bahagian masing-masing. Ada yang kurang cakap, banyak kerja. Ada yang banyak cakap, kerja apa pun tak jadi. Ada yang pandai bab ekonomi je. Kau jangan masuk bab lain. Ada yang pandai macam-macam ada. Dia mesti kena semua ada. Dia kena ada watak-watak zaman Nabi dulu dalam satu pemerintahan yang sempurna. Dia mesti ada watak-watak zaman Nabi. Watak Sayyidina Umar mesti ada. Mesti kena ada. Kerjanya serang, pancung. Mesti kena ada watak tu. Tapi tak boleh semua watak tu ada dalam satu pemerintahan. Hancur. Watak tu mesti ada. Dekat zaman dulu ada 2-3 orang di zaman Nabi. Jadi begitulah juga sekarang 2-3 orang cukup. Jangan sebut kerja nak menyerang aja. Siapa nak buat kerja? Ada orang yang cerdik, kerja belajar, cerdik, Sayyidina Ali. Ada. Mesti ada watak tu dalam pemerintahan. Dia kerja dia mengajar apa tentang. Jangan bab-bab menyerang-menyerang, jangan sibuk. Orang duk serang-serang dalam Facebook, jangan sibuk. Jatuh maruah dia. Biar penyerang je yang menyerang. Jatuh maruah dia nanti.
Dia duduk diam. Bagi orang yang kerja, yang nak jadikan kambing hitam ni, biar dia je yang kena. Dia pun tak kisah. Dah lali lah. Kebal lah. Ini dia bahagian ilmu. Kena ketuk sikit, kena sindir sikit dah. Terasa hati, tak jawatan. Contohlah. Terasa hati, keluar, buat parti lain. Contohlah. Jadi gitu. Tak boleh gitu. Tak boleh. Dia ada tempat-tempat. Watak-watak. Dia mesti ada orang kaya. Orang ni kaya yang pandai cari duit. Sayyidina Osman. Dia mesti ada. Semua dia mesti ada. Jadi bila ada semua tadi tu, okey, dalam semua tu macam main bola tadi dia ada 4 tak? Striker, dia mesti strike. Barulah namanya striker. Dia duduk ke depan. Biasa 2. Berapa? 2-4. Tiba-tiba tak kerti pula. 2-4 apa yang posisi komposisi yang terbaik? 2-4-2. 4-4-2. 4-4-2 weh. Bahaya gawang ni. Kalau terlepas tu, sebab 2 je, 2 tu defend lah. Oh, 2 striker. Oh, dia ke depan. Kita tak kerti. Baru belajar. 4-4-2. Boleh lah tu. Jadi lah, boleh lah tu. Jangan sedap sangat menyerang. Habis tengok, nanti kan gawang dia lobos. Nanti kan orang nak masuk gol lah. Dia kena jaga kat situ. Tu cantik lah tu. Betul lah tu. Dia maknanya dia ada orang tertentu. Orang bawah ni, kau tu kerja jaga gol. Jangan sibuk-sibuk nak naik atas. Aku dah jaga gol. Aku punya gol. Tak pernah aku golkan walaupun 1. Mana boleh jadi? Dia bawa tung pergi. Jangan buat kerja macam ni. Macam tu lah juga. Kalau kita nak letak kan, ada penyerang, ada midfieldnya, ada semua ada. Jadi kat mana jatuhnya wakil rakyat ataupun menteri? Kat mana jatuh tu? Tu maksud tempat jatuh wazir tu. Kat mana posisi dia tu? Daripada tempat kerajaan raja-raja, daripada satu pemerintahan kerajaan. Dia tak beritahu kat mana-mana. Seumpama kalau kita tengok main bola tadi, dia duduk kat tengah-tengah lah. Midfield lah. Midfield panggil? Midfield lah. Dia jangan jadi goalkeeper, jangan jadi striker. Jangan. Kerja dia duduk situ tengah-tengah lah. Dia hantar ke depan untuk orang lain yang golkan. Tapi kalau dia tak ada, orang lain tu tak boleh golkan juga. Jangan seronok sangat. Yeay! Jangan seronok sangat. Ni, midfield ni. Dan juga, dia kena, dia juga akan bagi ke belakang. Dia juga, dia boleh bagi ke depan dan dia boleh bagi ke belakang lah. Dia bagi ke depan dan bagi ke belakang. Dia ni lah kerja. Dia dengan grup dia, dengan bahagian dia, geng dia duduk belakang dan depan. Dua-dua. Dia jangan duduk posisi lain. Tengok. Seumpama apa? Mai dia tengok dia bagi contoh. Orang dulu bagi contoh lain. Kita bagi contoh bola lah. Dulu bagi contoh lain. Seumpama cermin bagi muka. Cermin bagi muka. Yalah cermin lah. Cermin muka lah. Cermin muka. Seperti tiada melihat padanya. Cermin pada muka. Maksudnya cermin muka cermin. Kita boleh tengok muka kita. Tiada melihat padanya, tiada dilihat akan keelakan mukanya dan jahatnya dan kecelakaannya. Maksudnya, itulah bayangan, cerminan pemerintahan itu. Kalau pemerintahan itu teruk, sebenarnya muka orang tengah ni teruk. Macam tu. Huduh. Kalau pemerintahan itu bagus, orang tengah ni inilah yang bagus. Dia macam cermin. Jangan kata, dia orang tengah. Dia kata, apa benda lah pemerintahan ni. Tak, muka uduh. Sebab tu, tengok apa cermin, uduh juga. Tu perumpamaan. Dia bagi perumpamaan. Tiada dilihat akan keelakan mukanya dan jahatnya dan kecelakaannya. Ada pula tengok nampak uduh pemerintahan tu. Tapi dia orang tengah. Dia lah uduh sebenarnya. Tu lah cerminnya. Tu maksud tempat jatuh. Kedudukan ataupun posisi. Demikian lagi Sultan. Tiada sempurna pekerjaan. Macam tu juga Sultan. Orang atas ni. Orang besar ni. Tiada sempurna pekerjaan. Dia tak boleh buat apa-apa. Tak jadi apa-apa. Melainkan baik akal wazirnya. Baik akal. Cerdik. Wazirnya cerdik. Orang tengahnya cerdik. Dan sihat fahamnya. Fahamannya bukan songsang. Dia ni fahaman straight. Ni bukan songsang. Dan bersih hatinya. Dia ni baik. Bersih hati. Bukan jenis kotor hati dia. Ni orang tengah ni. Demikian lagi Sultan. Tiada sempurna pekerjaan. Maknanya orang besar Sultan ni. Dia tak sempurna apa yang dia nak buat. Kalau orang tengah ni. Tak baik. Sihat faham. Maksudnya.
cara dia fikir tu betul. Bukan cara dia fikir pun salah. Tak? Dia mesti sihat faham ni. Kalau tidak, cuba kita tengoklah. Ketika kerajaan apa? Yang bawah pokok, pasir 2 butir. Pasir berdengung. Ke pasir 2 butir? Pasir 2 butir, pasir dengung kang. Tu lain. Ni pasir 2 butir. Cuba tengok. Ada kan wazir dia duduk tepi tu? Pemerintah besar ada duduk. Tapi tengok wazir duduk tepi yang pakai topi. Topi apa? Bomba. Apa pakai bomba kan? Bila 3 orang tu datang tanya nak buat, nak apa? So dia tak tanya direct. Dia tak kata, okey tak. Dia tanya dulu macam mana. Mengikut begini pendapat gini. Baik dia, maka baiklah. Hasil lah. Dapatlah buat balik. Tuan Puteri. Buat balik. Kalau tidak, tak baiklah. Itu orang tengah. Orang tengah ni sangat penting. Baik wakil pemerintah, baik wakil rakyat. Sama. Baik wakil pemerintah, maksud wakil pemerintah, dia mewakili pemerintah. Baik wakil rakyat, maksudnya dia mewakili rakyat. Maka baiklah kerajaan, baiklah pemerintahan. Begitu juga sebaliknya. Tak baik pemerintah, tak baik wakil pemerintah, maka tak baiklah. Pemerintah tu jadi tak baik. Cermin. Sedangkan dia baik. Dah dia punya orang tengah. Dia punya wakil pemerintah dia. Wakil dia tu tak baik, automatik pemerintah jadi tak baik. Rakyat baik, tapi wakil kepada rakyat tak baik. Jadi rakyat pun jadi tak baik. Sebab tu rakyat, dia kena pilih sebagai wakil rakyat, dia kena pilih orang yang baik. Sebab akan mewakili dia nanti. Okay. Dan sayugia. Sepatutnya, semoleknya, bagi raja-raja dan orang-orang besar. Orang-orang besar ni lah menteri, wakil rakyat tu lah orang besar-besar. Orang yang ada jawatan. Jawatan dia sama ada rakyat pilih atau sama ada pemerintah yang pilih. Senator. Kita panggil senator tak? Senator kan? Senator. Dan sayugianya bagi raja-raja dan orang-orang besar dan yang lain daripada keduanya. Tak kisahlah orang yang ada jawatan dalam masyarakat. Mengetahui akan kejahatan zalim. Dia kena tahu keburukan bila berlaku zalim. Dia kena tahu. Dia kena tahu kejahatan zalim ni jahat. Tak elok. Dan celakanya. Dia kena tahu zalim ni celaka. Apa maksud zalim? Lawan daripada adil. Zalim adalah tidak adil. Adil adalah tidak zalim. Tapi apa maksud definisi zalim? Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Itu zalim. Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adil bukan sama rata. Bukan. Adil bukan sama rata. Semua semua dapat jumlah yang sama. Itu bukan adil. Adil bukan sama rata. Adil adalah kalau bagi apa-apa kena pada tempatnya. Biasanya kita nak masuk pemerintahan ni, kita tengok pemerintahan kecil dalam keluarga. Anak perempuan dengan anak lelaki. Anak lelaki dengan anak perempuan, dari sudut belanja, katalah belasan lah, kita ambil umur 15, belasan. Anak perempuan lagi banyak daripada lelaki. Anak perempuan lagi banyak. Tiba-tiba dia bagi seminggu anak lelaki RM10, perempuan RM10. Tak adil. Tak adil. Sebab anak perempuan sepatutnya 15. Sebab dia lagi banyak guna duit. Adalah. Pandai-pandailah kaji apa benda yang orang perempuan perlu. Budak-budak perempuan tu perlu. Berbanding dengan lelaki, lelaki tak. Lelaki cukup dah RM10 tu. Tapi nak adil bagi RM10. Itu namanya bapa yang tak adil. Pemerintahan yang kecil kita tengok. Tak payah besar-besar. Tengok pemerintahan kecil aja. Anak ada 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Apabila dia bagi ke anak perempuan dia baju kurung, dia bagi juga ke anak lelaki dia baju kurung. Adil. Tak. Itu nama tak adil. Bapa tak adil nama dia. Ada dia bagi anak lelaki baju kurung. Tak boleh. Kena adil. Adil bukan sama. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kena tak bagi anak perempuan tu baju kurung? Tak kenalah. Elok kawan tu jantan jangan lama-lama jadi kona kelahi pula nanti kan anak. Dah bagi baju kurung kat dia. Macam itulah juga pemerintahan kecil dalam satu keluarga yang ada 2 isteri. Isteri pertama
berat dia 100 kilogram. Isteri nombor 2 beratnya 45 kilogram. Dia beli beras untuk sebulan, dia bagi dekat isteri muda, isteri nombor 2, isteri muda yang 45 kilogram, dia bagi 20 kilo untuk sebulan. Dia bagi isteri yang pertama yang beratnya 100 kilo, 20 kilo. 20 kilo tu 3 hari je habis. Itulah tak adil. Dan pula tu dia bagi 2,000 dekat bini isteri nombor 1, isteri nombor 2 dia bagi 2,000. Tak adil. Sebab yang nombor 2 tu tak ada anak lagi. Atau anak seorang. Yang ini anak berapa? 8. Yang satu. Sepatutnya adil, isteri nombor 1 bagi 5,000. Isteri nombor 2 bagi 1,000 dah. Berapa banyak-banyak? Dah lah perampas. Bukan itu, bukan? Tak. Dah lah penyondol. Jangan itu. Tak semestinya. Saja kita backup. Dah sikit-sikit dah lah. Kau dah lah menumpang kasih sayang. Janganlah lebih-lebih. Pula, janganlah pula hasut pula suami dia yang baru dia dapat tu. Supaya benci yang nombor 1. Kau dapat tu pun mujur je dapat. Sebagai menumpang kasih. Melukut di tepi gantang. Janganlah buat macam tu laki kau seorang. Kongsi-kongsi lah sama. Kongsi-kongsi lah sama. Ini ada perempuan jahat. Ada. Dia dah lah macam tu. Lepas tu pula dia main hasut-hasut pula. Hei, saya tak boleh panah kita. Kita pecinta wanita. Lain macam ni. Panah kena letak. Tak boleh. Panas. Oh benda lah perangai-perangai pelik gitu. Nak kahwin 2, 3, 4 pun buatlah molek-molek. Yang lelaki ni pula. Yang lelaki ni pula ikut aja. Aduh. Mentang-mentang lah tu muda. Tapi jangan lupa, yang nombor 1 tu mula-mula muda juga. Malah yang nombor 1 tu yang asal susah senang yang betul-betulnya. Yang nombor 2 ni dah senang dah. Duit dah berlambak dah baru dia nak. Agak-agak yang nombor 2 ni, kalau dia sasak macam mula-mula kahwin dulu dia nak. Memang tak. Lepas tu cerita adil. Siku orang pun tahu. Dah kita baca. Ni cerita apa ni? Kita cerita pemerintahan dalam keluarga. Ada kaitan lagi. Cerita tentang pemerintahan dalam keluarga. Mesti adil, jangan zalim. Kena adil. Adil ni bukan bagi sama rata. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Zalim adalah tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Jadi, kenalah pemerintahan yang besar-besar ni, dia kena tahulah bahawasanya zalim. Kalau dia nak buat zalim ni jahat, zalim ni celaka, dia kata kat sini. Supaya terkejut takut daripada mendatangkan dia. Supaya takut pergi buat pula kezaliman tu. Kena tahu, kena sentiasa sedar. Kena sentiasa sedar. Pemerintah ni. Seperti firman Allah. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Maka kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Perhatian. Ini daripada yang merumikan. Memanglah. Saya punya dhabit pun ada yang sama juga. Yang ustazah apa nama ni? Nuraini Abu ni yang merumikan ni pun dia kata perhatian juga. Memang ada problem kat sini ayat ni. Tak tahulah macam mana boleh tersilap apa ke kalau kita cari فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Tak ada dalam Quran. Tapi dia kata firman Allah. Cuba cari-cari dalam hadis kursi pun tak jumpa. Maka cari yang paling dekat. Yang paling dekat dengan ayat tadi. Apa yang paling dekat? Okey. Dalam Rumi dia tulis ala la'natullahi 'ala zalimin. Dalam Rumi. Sebenarnya kitab asal bukan macam ni. Kitab asal فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Maknanya ala la'natullahi 'ala zalimin ni adalah ayat yang betul. Tapi ni bukan dari kitab yang betul. Soalan, boleh ke kita ambil kitab orang, tiba-tiba kita ubah macam ni? Hukum asal tak boleh. Tapi kecuali ayat Quran. Bila pengarang asal salah, wajib kita ubah. Selain daripada ayat Quran, kita tak boleh ubah. Contohnya ada tulisan ni kata apa benda ni? Ini
baginya dengan masuk. Bukan dengan masuk, dengan keluar ni. Kita pun potong masuk, kita tulis keluar. Contoh kan? Tak boleh. Sebab apa? Kita orang suka-suka je ubah. Nak ubah buat kita sendiri je. Tapi kalau ayat Quran, wajib ubah. Sebab tu dia ubah. Nak kira salah ni. Tapi tak salah sebab ayat Quran. Ayat Quran mesti kena ubah. Betul kan ni? Tapi kalau nak tahu, ini bukan dalam kitab asal. Kitab asal, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Itu yang asal. Tapi yang betul adalah, ada dua yang betul. Yang pertama, ala la'natullahi 'alal zalimin, surah Hud ayat 18. Ini yang betul mengikut dia. Kalau dhabit saya ada dua, bukan tu, ada dua. Bukan ayat ni je, ada dua kemungkinan. Sebab dia kata ni, fanaj'al la'natallahi 'alal zalimin. Yang terdekat surah Hud ayat 18. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Nak dekat kan? Yang salahnya dekat ala dengan la'nata dengan la'natu. Sebenarnya la'natu dan ala tu fanaj'al tu sebenarnya ala. Itu paling dekat yang betul dalam kitab kita. Sebenarnya ada satu lagi ayat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ada dua. Itu surah Ali Imran ayat 61. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kami meminta supaya laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang berdusta. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Dan kita sedang membicarakan tentang pemerintah yang zalim. Maka ayat yang paling tepat adalah surah Hud. Cantiklah ni. Ustazah ni buat. Setuju lah. Ini buat. Salah cetak. Boleh jadi salah cetak. Boleh jadi salah cetak. Yang mana dulu bila Syekh Daud ni tulis pakai tangannya. Bila nak cetak publisher atau percetakan ni, dia ada apa? Mesin dia tu. Mesin dulu tu. Dia yang buat dakwah. Apa kan? Apa? Galak. Dan kadang-kadang dia buat balik. Dia baca, dia buat balik. Dia punya huruf tu dia buat balik. Bila dia buat balik, berlaku kesilapan kat situ lah. Dia buat balik. Masa tu baru lepas bergaduh dengan bini. Lah kali salah. Lah kali kita salahkan tok guru yang buat, yang tulis. Bukan. Tok guru tulis elok dah. Orang yang cetak. Bini baru lepas tak bagi masuk rumah. Allah bengang, tak apalah, sama-sama buat kerja tengah panah hati. Eloknya ala la'natullah ya 'alal zalimin, dia pergi tukar pula. Fanaj'al la'natullah ya 'alal zalimin. Mungkinlah gitu. Salah cetak. Dan kalaulah kita ni sedikit adab baca kita orang. Jika ada kesalahan yang bukan ayat Quran, tapi lain salah. Barang tiba-tiba baring. Ba alif ra nga. Bahasa asal. Kalau ba alif ra nga, ra tu baris atas jadi barang. Kalau ra tu baris bawah jadi baring. Tiba-tiba kita baca, dia kata sini baring. Baring siapa? Baring siapa? Barang kot. Kita kata kan? Kita tak boleh tukar itu. Kita kena kata apa tu? Kita kena kata apa sebagai adab? Kita kena kata la'alla sawab. Barang, bukan baring. Kita tak boleh kata, ni baring ni silap ni. Sebenarnya barang, tak boleh. Yang boleh kata gitu hanya ayat Quran aja. Kenapa kita kena kata la'alla sawab? Apa maksud la'alla sawab? La'alla tu mudah-mudahan. Sawab tu? Wallahu a'lam bisawab. Apa sawab? Hanya Allah yang dapat menjawab. Apa? Wallahu a'lam bisawab tu apa? Wallahu Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui ya. Bisawab, betul yang kebenaran, yang betul-betul benar. Hanya Allah lah yang mengetahui apa yang benar. Macam tu kot. Jadi sawab-sawab tu betul lah, benar. Jadi la'alla sawab, mudah-mudahan yang betulnya adalah barang bukan baring. Itu macam tu. Tapi ayat Quran tak payah la'alla sawab lah. Sebab memang confirm salah-salah. Dia tak ada mudah-mudahan, dia tak ada dah. Okay. Okay. Habis kat situ, tu maksudnya, dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Surah Ibrahim ayat 42. Yakni, mana nak berhenti ni? Yakni, tiada lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang zalim akan seksanya. Kita benar. Jadi maknanya, Allah takkan lalai. Allah takkan lalai hambanya yang buat zalim. Jadi, bagi orang yang buat zalim ni, hati-hati. Yang orang boleh buat zalim, biasanya orang yang senang buat zalim, mudah untuk buat zalim adalah orang yang ada kuasa.
Orang yang tak ada kuasa pun boleh buat zalim juga. Cuma mungkin kadang-kadang dia menzalimi dirinya sendiri. Kadang-kadang dia menzalimi orang lain. Kadang-kadang dia menzalimi Allah. Ada 3 zalim itu yang akan datang. Kalau kata kat sini, biasanya kata, jangan lupa Allah memerhatikan atau Allah tahu, Allah tidak lalai daripada orang yang mengerjakan kezaliman. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi bila kita kata macam tu, tak apalah, hati-hatilah. Jadi siapa yang kita nak pesan sungguh-sungguh? Orang yang mudah untuk buat zalim. Siapa? Orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa mudah untuk buat zalim. Orang yang tak ada kuasa boleh buat zalim juga. Payah sikit. Tapi boleh juga. Jadi pesanan dekat orang-orang atas ni yang ada kuasa, Allah tidak lalai apa sahaja perkara yang dikerjakan oleh pemerintah-pemerintah yang zalim. Dan firmannya, berhenti kat situ. Dah habis ni lah, lepas ni lah. Lepas ni tak ada apa dah. Baca, lepas tu doa. Sekali je baca ni. Sekali je lepas ni. Kita berhenti dekat, dan firmannya lagi. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha. Ini ayat ni akan datang di bahan ni apa ni? Nanti orang zalim ni kena masuk dalam microwave. Ingat tu saya sebut. Orang yang zalim masuk microwave. Itu ayat dia. Makna dulu pun dah ada microwave lah. Kita tengok. Apakah penjelasan microwave yang sebenarnya? Jumpa pada episod akan datang. Wallahualam. Tunggu dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanahu. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.